takbir. Aghithni ya Allah ya Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwal hayyul la yamut, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan limpahan kurnianya, taufik dan inayahnya. Kita dapat lagi bersama dan diberi Allah kelapangan untuk kita hadir pada malam ini. Mudah-mudahan dengan niat kita tulus ikhlasnya, insya-Allah apa yang kita lakukan pada malam ini tidak suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan hadirin yang dikasihi Allah, kita sambung semula kita Qaulul Ghaisiyah yang disufi setitis kebun dalam membantu memanjangkan pada menguraikan ilmu tasawuf. Jadi kita masih lagi di surat yang ke depan, kedua. Amma situ kah? Pasal 3 dah. 3. Dan ada pun nama ilmu tasawuf. Kata kita undang kali. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain amin. Dan ada pun nama ilmu tasawuf ini, maka yaitu ilmu tasawuf dan ilmu qalbi dan ilmu batin dan ilmu laduni dan ilmu kasyafah dan ilmu asrar dan ilmu makinun dan ilmu hakikat dan ilmu zauki dan ilmu wujdani dan beberapa lagi namanya yang lain daripada yang tersebut itu. Baik, daripada banyak nama-nama ini, maka tasawuf yang terkenal ilmu tasawuf, pengajian tasawuf dengan ilmu akhlak. Baik. Jadi tasawuf ini asalnya dua sumber. Satu daripada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini diambil daripada hadis Ibn Hibban, riwayat Ahmad bin Hanbal dalam Musnad, dalam kitab Imam Nasai dan Ibn Majah. Suatu hari Nabi ini keluar daripada rumah, diriwayatkan ubah Nabi mutaghayyir, katanya mutaghayyirul laun faqala zahaba sahhu dunya. Satu hari Nabi keluar dalam keadaan rupa berubah, lalu Nabi pun bersabda, zahaba sahhu dunya, telah hilang kejernihan dunia, telah hilang kejernihan dunia. Wa huwa kasratul khairuha wa na'muha, yakni telah hilang kebaikan dan keindahan dunia. Baik. Daripada sahun itulah diambil daripada jernih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sufi ilmu tasawuf. Baik. Satu ibarat lagi diambil daripada perhimpunan sahabat di Masjid Nabawi. Mereka ni al-mansub bil Masjid An-Nabawiyah, tak keluar langsung daripada Masjid Nabawi kerana tak ada keupayaan nak berperang, tak ada alat, nak berniaga, tak ada modal. Maka hari-harian mereka ni duduk di Masjid Nabawi. Sekiranya ada orang nak buat makanan dan hidangan, adalah makan. Kalau tak ada lah. Maka yang duduk di Masjid Nabawi ini banyak
hadis-hadis Nabi, pengajian-pengajian dengan Nabi. Sebab tu mereka dibagi ahli sofa, sad, fa, alif, hamzah, sofaun, ahli sofa. Satu lagi berhadis, kejernihan dunia atau akhirat. Baik. Jadi asal nama ni tadi ulama meriwayatkan. Ini perkataan daripada akhbarana Abdullah bin Yusuf al-Asbahani. Qala akhbarana Abdullah bin Yahya al-Talhi. Qala sanna Husain bin Ja'far. Qala sana Abdullah bin Nawfal. Qala haddatsana Abu Bakr ibn Ayyash an Yazid bin Abi Ziyad an Abi Jahifah. Qala kharaja alaina Rasulullah. Jadi maknanya hadis yang diriwayatkan ni ada dalam kitab Imam Majah, kitab Nasai, kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Maka daripada dua kalimah inilah ulama mengambil ataupun muncul timbulnya pengistilahan tasawuf daripada makna kejernihan dan dengan makna ketekunan hati untuk bermujahadah. Sebab orang-orang yang duduk di Masjid Nabawi ini dia mujahadah. Mujahadah, dia tak boleh nak makan ikut sekendak sebab tak ada kemampuan. Sepanjang hidup dan sepanjang keadaannya di Masjid Nabawi, apa yang ada makan, selebihnya beribadah, berterusan, berpuasa, berterusan. Dan sekiranya Nabi tak berkesibukan dengan peperangan dan tak berkesibukan dengan urusan keluarga, maka mereka sentiasa bertalaki mendengar hadis-hadis Nabawi. Baik. Jadi itu asal daripada yang disebut oleh ulama, daripada sad, fa, waw, satu lagi sad, fa, waw, sad, fa, alif, hamzah. Sad, fa, waw dengan sad, fa, alif, hamzah. Dua kalimah tu yang disebut dalam kitab Nataijul Afkar, hasyiah kitab Risalah Al-Qushairi. Maka nama-nama ni timbul, hakikat nama-nama ni timbul dengan banyaknya sebab merujuk kepada saniyun, makna berketinggian hakikat ilmu tersebut. Sesuatu tersebut berketinggian, maka nama-nama pun banyak. Di sudut kebaikan dan ketinggiannya boleh dinamakan ilmu hakikat, ilmu laduni, ilmu tasawuf, ilmu makinun dan berbagai-bagai lagi. Baik, yang masyhurnya kita guna ilmu tasawuf. Baik. Sehingga kan pernah orang tanya Imam Junaid Al-Baghdadi, dia ada 3 riwayat yang popular. Pertama sekali orang tanya tentang hakikat tasawuf. Orang tanya apa itu tasawuf? Ditanya kepada apa? Su'ila Abu Muhammad Al-Jarir an tasawuf. Ini semua ulama salaf, ulamanya sekitar 300 tahun ke atas kejumpa Nabi ini. Baik. Yaqulu sami'tu, dia kata ad-dukhul fi kulli khuluqin as-saliyin ay rafi'in kal war'i wa zuhdi wa tawakkuli wa ridha wa tafwid wa nahwiha. Wal khuruj min kulli khuluqin daniyyin ka riya'in wal ujubi wal kibrin wal hasad was su'in wal zanni wa nahwiha. Kalau kita tertanya-tanya tasawuf, kita kena rujuk kepada sanad dan perkataan ulama supaya tak menjadi penitelahan yang tersalah. Hari ini orang melulu tasawuf seolah-olah takkanlah disebut oleh ulama salaf apa itu tasawuf. Sedangkan ulama ada sebutlah tasawuf itu apa. Jadi sekiranya lah kita mengimbau balik tuan kepada tasawuf yang dilihat oleh para ulama berdasarkan Muhammad Jalil At-Tabari ini, katanya apa? Tasawuf itu suatu kelakuan ataupun akhlak seseorang yang tinggi, akhlak yang tinggi yang mengitai kewarakan, kezahidan, tawakal, redha dan tafwid. Maknanya tafwid ni itminan, tetap hati, mengadap, menyerah, mengakui ketetapan takdir Allah. Dia tak pertikai, bukan dia tak makan, tapi dia tak mempertikai sekiranya dapat sikit, dan dia tak kufur sekiranya dapat banyak. Dia menjalani kehidupan biasa, sederhana, sebab dia tafwid dengan ketetapan.
Kenapa takfir ditimbul? Sebab takfir ditimbul kita yakin takdir dan qada telah selesai. Takdir dan qada telah selesai. Untung rugi, kaya miskin, sakit sihat, iman dan kufur, taat dan maksiat. Kita kena percaya iman bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita kena beriman kepada qadar Allah, sama ada buruk ataupun baik, elok ataupun tak elok, sempurna ataupun kurang. Semuanya telah selesai. Baru Allah jadikan makhluk. Dan baik, bila kita faham macam itu, maka orang yang dibuka oleh Allah akan imannya qadar, dia tidak berbimbang tentang kesudahan matinya, kesudahan umurnya, tapi dia berbimbang yang telah adalah takdir Allah. Kita biasa kita bimbang macam mana nak mati esok. Tidak, kita rasa bimbang macam mana sempat tak bertobat atau tidak. Sedangkan bertobat atau tidak, iman atau kufur, Islam atau tidak Islam, taat atau maksiat telah pun selesai dalam takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Maka qada dan qadar itu dijelas oleh ulama supaya kita mudah faham. Maka kita dengar kaedah sebutan qada qadar ni, ada qada qadar yang mubram, ada qada qadar yang muallaq. Betul tak? Qada qadar yang mubram, qada qadar yang muallaq. Baik. Setiap qada qadar ni mesti bergantung dengan Allah mutlak. Yang mubram itu bagaimana? Yang muallaq itu apa dia? Ini persoalan yang kita kena faham. Baik. Sedangkan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa di atas setiap satu, yang telah pun berkuasa tadi, yang telah pun menguasai kekuasaan pada menentu dan menetapkan dan pada menjadi dan meniadakan. Bukanlah dia berkuasa tapi dia tak buat lagi. Dia berkuasa dan dia telah buat dan sedang buat. Jadi maknanya Allah Ta'ala berkuasa sedang qadim lagi azali. Baik. Jadi kita balik kepada mubram dan mu'allaq tu, bagaimana tahapnya? Mu'allaq tu yang dalam ilmu Allah, yang lepas, yang nak sedut ni. Kita sedut, yang nak lepas tu tak tahu. Kalau kita lepas, yang nak sedut pula tu tak tahu. Itu yang mu'allaq dalam ilmu Allah. Yang mubram, yang sedang lepas tu, yang sedang ada kat masjid ni mubram. Ni nak balik rumah mu'allaq tu. Kita tak tahu tu sampai tak sampai rumah. Itu dalam kandungan pengetahuan Allah tanpa seseorang pun tahu. Baik. Jadi itu yang dikatakan mengapa ada tafwid, akhlak bertafwid itu dibincang dalam tasawuf. Kerana relate dengan betapa kita mengenal Allah dan mengimani rukun-rukun iman. Baik. Ditanya orang kepada Muhammad bin Jarir ni, maka itulah yang disebut, maka kita pun faham hari ini tasawuf itu disebut sebagai ilmu akhlak. Masih lagi serampangan, masih lagi kabur. Jadi tasawuf itu apa? Ilmu akhlak. Apa maksudnya? Bila sebut tawakal, bila sebut redha, bila sebut wara, bila sebut tafwid, semuanya amrun qalbi, adalah urusan hati. Sabarkan di hati, gerak. Maka bidang bicara tasawuf ni adalah qalbi, hati kita. Jadi hati kita ni tadi kalau kata tidak lembut, kalau hati kita ni tadi tidak dipandu, dipimpin dengan zikrullah, dengan ilmu dan sebagainya, hati kita tak pernah mengerjah masuk dalam lapangan tasawuf. Jadi kita ni tadi boleh menangis kerana benda, kita boleh risau kerana benda. Jadi benda tu hati kita terpengaruh dengan jasmaniah, tapi dengan rohaniah belum terbuka lagi. Sebab tu bila kita tanya tentang iman dia bukan di luar ni. Tidak, iman di hati. Sebab tu tasdiq bil qalbi, ketetapan yakin dalam hati. Begitu juga tentang makrifah. Makrifah ni dia bukan di luar ni, dia dalaman. Dan perkara yang wajib di segala fardu yang difardukan, wajib yang diwajibkan, yang paling utama adalah makrifah. Maka ramai orang salah faham konsep makrifah. Makrifah ni dia bukan bil idrak wal ihatah, katanya para ulama, bukan makna
bukan secara indrawi, bukan kita boleh pegang, duduk, tengok, begitu tak. Sebab kita bahas ma'rifatullah lah, ma'rifatullah. Tapi dengan apa? Dengan imaniyah wal burhan, dengan ketetapan dalam hati dan pembuktian akal. Sebab tu dia ada dua ma'rifah ni. Satu ma'rifah mukhatabah, ma'rifah al-jazm mutabiqatu bil haqq an dalil. Yang kedua ma'rifah juga tahqiqul ilmi bi isbabi zat bi wahdaniyatillah, yakni hidupnya hati dengan keesaan Allah. Hati kita boleh hidup dengan keesaan Allah bila kita melihat semua ni tadi dalam qada mubram dan sa'di dalam qada mu'allaq, tak lari daripada kehendak ketentuan iradat Tuhan dan tak lari daripada takluk kudrat Tuhan pada mengada benda yang ada, pada mentiada perkara yang ada tadi ditiadakan. Maka ketika tu kita dah hidupkan hati dengan wahdaniyah. Maka makrifah yang pertama tangga untuk menuju makrifah yang kedua. Baik. Sebab tu bila masuk kepada soalan tentang tasawuf kepada Junaid al-Baghdadi sekitar 215 ke 295 Hijri, maknanya ini salaf ni. Kalau kita kira lah ulama nak ikut salah-salah kan, habis tasawuf Junaid yang tak ambil dah salah. Sekarang 215 Hijri hingga 295 Hijrah, mana 295 Hijrah dia wafat. Baik. Waqad su'ila anhu faqala, lalu ditanya kepada Junaid al-Baghdadi akan tasawuf itu. Faqala, la, maka menjawab, huwa ayyumi taka bima wa ayyumi takal haqqu ta'ala anka ay an nazrika li nafsika. Tasawuf ni bila Allah tutup mata hati kamu memandang wujud makhluk, hatta diri sendiri, itu tasawuf. Jadi kita kata kan tasawuf ni kan renta, sabar, makan sikit, tidur sikit, ibadat banyak. Itu pada Ibnu Jarir. Junaid al-Baghdadi tak macam tu. Junaid al-Baghdadi menjemput kita memahami tasawuf tadi, jangan berkomunikasi langsung dengan makhluk. Jiwa kita tu bukan tak makan nasi, tapi langsung melihat Allah yang mengadakan nasi dan mengenyangkan kita. Tak ada sangkut dengan nasi itu. Habis kalau tak sangkut nasi itu, maka dalam akidah jangan ada memberi bekal. Jangan ada sebab daripada nasi, sebab daripada Allah tu. Maka tasawuf disebut oleh Imam Al-Junaid Baghdadi ni, yang imam tasawuf ni macam tu. Kemudian dia kata apa? Wa yuhyika bihi ay bi zikrihi wa munajatihi wa ishtighal bima yaiduhu alaika. Allah akan hidupkan kamu dalam keadaan sentiasa mengingatinya dan bermunajat dengannya dan sibuk dengan perkara yang diperintah olehnya ke atas kamu. Itu tasawuf. Jadi kita ni bila kita faham jadi maknanya apa? Maknanya kita buat sesuatu dengan sepenuh hati. Kita bahasa Melayu lagu itulah. Bila kita Allahu Akbar, Allah tu nama bagi zat. Akbar tu sifat kamalat dia, Maha Agung. Maha Agung. Jadi bila kita nak memahami akbar Allah tu bagaimana, jangan tersalah. Kena ada wujud kita baqa mukhalafah lil hawadisi qiyamu ta'ala bi nafsihi sama bahasa kalam kaum musabi'an basiran mutakaliman. Kalau tak nanti akbar tu kita maknakan okey, bumi ni besar. Katalah bumi ni besar. Apa ni? Besar cara bumi. Kemudian bulan lagi besar pada bumi. Kemudian matahari lagi besar pada bulan dan bumi. Kemudian arah lagi besar daripada seluruh planet. Dah. Kemudian Allah lagi besar daripada semua itu sehingga tak terbayang. Besar secara jasadi itu tidak mengagumkan Allah. Sebab kita menjasmanikan secara besarnya tu. Tak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab kita balik kepada keagungan Allah ni atas makna haibat, maha agung, maha sempurna.
Maka ulama menerjemahkan keagungan tu dengan sebuah kalimah al-istighna'u an kulli ma siwa. Maksudnya maha agung, maha kaya daripada sesuatu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita makan pendada. Kita demam, kita makan pendada. Kita berasa tak ada kehebatan pada pendada? Berasa tak? Kalau kita berasa macam tu, la mustaghniyan an kulli ma siwa la ilaha. Kita kena letak keagungan tu hanya kepada Allah. Pendada dia tak boleh mendatangkan apa-apa pun, tak ada hebat apa pun. Kalau kita tengok istana sultan, mustaghniyan an kulli ma siwa, hanya keagungan kehebatan hanya ada pada Allah. Jadi apa ni maksudnya? Maksudnya getaran hati itu lahir daripada memahami keagungan. Baru datang haibat. Haibat ke Allah tu boleh mendatangkan lemah longlai badan, boleh jadi kelu lidah, boleh jadi tak bermaya, boleh jadi itulah yang orang semayang berasa tak letih tu, pasal rasa keagungan tu, rasa haibat tu. Dia semayang ratusan rakaat dengan kekuatan rohani tadi, dengan kehaibatan dengan yang dirasai kepada yang dikenai kepada keagungan Allah. Allah Maha Agung, keagungan Allah ni mestilah wujud qidam baqa mukhalafah lil hawadis qiyamu ta'ala bi nafsi. Kemudian sama bahasa kalam kaum musami'an basiran untuk kalimat. Tuan-tuan mengaji tak ilmu tu? Ilmu wujud qidam baqa tu. Ngaji nampaklah, kalau tak mengaji tak kena cerita hak tu kita ni dilambat. Sebab apa kita kata macam tu? Sebab apa kita kata hebatnya Allah ni? Sebab adanya tak ada mula qidam. Sebabnya adanya tak ada akhir baqa. Dan kekidaman dan kebaqaan Allah Ta'ala ni sangat hebat. Maka dia kata mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Baik. Hinggalah juzuk-juzuk tak sempurna kepada Allah ni tadi dipastikan tak ada langsung tersangka di akal hati yang sesat ni. Maka qiyamuhu bi nafsihi, zat Allah berdiri dengan sendirinya. Dia bukanlah sesuatu yang qadim menumpang kepada qadim, tapi dia qadim dengan sendirinya. Qiyamuhu bi nafsihi, dan sifatnya berdiri kepada zat tanpa dicipta, tanpa dibuat. Bukanlah zat itu qadim, sifat dia dibuat pula sifat dengan fahamnya tu. Jadi maha sempurna tu. Sebab tu dipanggil kaedah sifat menanggali perkara yang tak layak kepada zat dan sifat dan perbuatan Allah. Wajib mengaji hak tu, baru kita berasa selesa sungguh bila takbir Allahu Akbar. Ada tak kisah, ada tak dengar sembahyang sunat kerana nak mati? Ada tak? Ada tak dengar? Sunat duha biasa dengar ustaz, sunat witir dia solat sunat pasal nak mati dah tak? Cuba kita baca sirah 70 orang sahabat Nabi yang kena tangkap, yang kena bunuh. Salah seorangnya nak kena bunuh, sebelum tu dia minta sembahyang 2 rakaat sebab saya lagi nak bunuh. Kita tengok tak apa ni, Omar Mukhtar, Lion of Desert tu kan, apa singa padang pasir tu, yang kena tangkap dengan penjajah Itali di negeri Libya tu. Dia sebelum kena gantung dia sembahyang dulu kan. Dia tak? Ada Nabi buat tak? Tak ada kan? Bid'ah lah. Tak, dekat bid'ah sebab manahakum Rasul fantahu. Apa yang Nabi tegah jangan buat. Ada tak dalam hadis Bukhari, Muslim, Majah, Abu Dawud, Tirmizi, Sunan Sittah tu lah, Sahih Khuzaimah, Ibnu Majah. Ada tak sebut larangan dia? Tak ada. Maka ulama buat, sahabat pun buat juga. Ni pasal nak mati, satgi nak kena bunuh. Allahu Akbar. Apa ada tu? Kita boleh faham macam mana Ibrahim kena ikat nak tahu di dalam api Namrud. Tapi Nabi Ibrahim tak ada semayang, apa sih kena ikat? Zina. Apa kalam dia?
Hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Makna dia mencukupi bagiku oleh Allah. Hasbiyallah ni'mal wakil, sebaik-baik tempat aku bergantung, ni'mal maula, sebaik-baik Tuhan aku berlindung, ni'mal nasir, sebaik-baik Tuhan tempat aku memohon pertolongan. Yang bagi cadangan untuk memberi pertolongan tu makhluk yang terkuat, Jibril alaihi salam. Amalaka fala hajah. Adapun untuk makhluk aku tidak berhajat. Diriwayatkan berkuasa Jibril seluruh penduduk langit, di malaikat di langit tu dan di bumi ni nak bantu dia. Itu yang kisah burung pergi titik ayam lah apa kan. Tapi hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia melihat semuanya itu tadi di dalam qabdah, genggaman, ketetapan, kekuasaan Allah yang kita sebut la haula wala quwata illa billah. Tidak daya lah, tidak ada perbuatan lah oleh yang lain kecuali dengan perbuatan Allah. Tidak daya lah, tidak perbuatan lah di segala segala kebaikan yang kita buat kecuali dengan perbuatan Allah. Tidak daya, tidak upaya, tidak perbuatan, tidak ikhtiar selain daripada Allah ke atas maksiat yang kita tinggal kecuali dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim nampak macam tu. Jadi bila macam tu tenang nak dia. Bahasanya letak hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kalau kita nak tenang hati ni, kita kena kikih buang keluar hal duniawi dan hal akhirat. Hal diri kita dan masalah kita, hal diri orang lain dan masalah orang lain. Hal mereka tak laku, hal anak sakit tak kebah demam, hal COVID-19 ni, hal hujan, hal panas, semua tak mahu. Adalah hati. Nak ada Allah baru Allahu Akbar. Dan kalaulah macam tu, kita boleh berkata hasbunallah, cukup bagi kami hanya Allah. Tetap hati kita. Kita percaya tak Allah Ta'ala Maha. Kita miskin, contoh dah. Kita tak ada duit, contoh. Kita dia sakit, contoh. Dalam keadaan bala. Kita yakin tak dalam ayat kursi di ujung sebut wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tidak menjadi keberatan bagi Allah, tak ada susah langsung. Macam dia kata iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nampak? Bila Allah menghendaki sesuatu, daripada sakit jadi sembuh, daripada miskin jadi kaya, daripada masalah selesai masalah, daripada bercucuk tanam tak jadi, kena serap belah saya padi. Masalah tu lah apa tu, pasal tak tanam padi ni, lupa nama tu, benar perak. Benar perak serang padi. Pagi tengok kena, petang tak sempat racun, esok habis baru benar perak. Mestilah hasil macam mana. Percayalah wala ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah Ta'ala ni karim, Allah Ta'ala ni alim, Allah Ta'ala ni qadir, Allah Ta'ala ni tadi jud'ins latif. Jadi kita mengenal Allah dengan penuh kasih, penuh kesian, penuh lembut, mesra, dan dia tidak menjadi keberatan nak mengantung apapun yang dikehendaki. Yang tu yang kita nak kena tengok. Jadi bila kita percaya Allah Ta'ala pada konsep ketuhanan, tadi dalam makna mustaghniyan an kulli ma siwa wala muftakir kullu ma adahu ilaih illallah, hati kita jadi tenang. Konsep tu nak buang makhluk, bukan baca itu Tuhan rupanya, makhluk masih terlekat di hati. Dia tak mau macam tu. Kita suruh kenal Allah, suruh dudukkan Allah tu dalam hati tu. Sehingga ulama suruh berzikir sampai sebati dengan jasad. Kita kena berzikir bil lisan, kita kena berzikir bil fikri, kita kena berzikir bil rohani, kita kena zikir bil qalbi. Kita kena pandang semuanya dengan Allah. Nak duduk macam tu. Tu tasawuf yang disebut oleh Junaid al-Baghdadi. Kata Husain bin Mansur. Husain Mansur ni sikit dia tua sikit, dia muda sikit daripada Junaid al-Baghdadi. Orang tanya juga dekat dia. Waqad su'ila 'an sufi faqala huwa wahdani zat
iaitu keesaan sungguh pada zat. Sifat Allah wahdaniyah. Wahdaniyah ni asal ada wahdah, wahdun. Asal ada ahadun. Waw tu itu alif ditukar waw. Wahdaniyah. Wahdaniyah tu alif di hujung tu mana mai, nun ya di hujung tu pasal apa dia tu? Asal ada wahidun, asal ada waw hadal ya, tiba-tiba waw alif ha dal alif nun ya. Maka ulama kata bila penambahan makna, penambahan huruf berlaku penambahan makna. Maksudnya apa? Maksudnya bagi orang yang mengenal Allah, dia akan mencapai martabat wahdaniyah. Maksud wahdaniyah ini tak terlekat sesuatu yang boleh menyebutui dengan Allah. Perbuatan sesuatu tak menyebutui dengan perbuatan Allah. Sifat wujud sesuatu tak menyebutui dengan wujud Allah. Kehendak sesuatu tak boleh menyebutui dengan iradat Allah. Sebab sesuatu tak boleh menyebutui dengan kudrat Allah. Jadi yang berlaku tak menyebutui dengan Allah. Bila nampak macam tu, dia sedang mencapai makam wahdaniyah. Maka wahdaniyah ni banyak martabat. Satu martabat zati, zat, satu martabat sifat dan sebagainya kita tengok di sini. Maka itu yang disebut oleh Husain Mansur, yang dikatakan tasawuf itu meledak hati kita dengan Allah tanpa berpaling dengan makhluk. Baik, kita faham. Maka tasawuf itu daripada tiga ulama. Pertama Muhammad bin Jarir, yang kedua daripada Junaid al-Baghdadi, yang ketiga Mansur, Husain bin Mansur. Tasawuf ini boleh kita kata akhlak, boleh kita kata mengesai Allah dan meninggalkan seluruh selain Allah. Maka tasawuf yang kita sebut dalam kitab, yang dalam kitab Fathul Wasiyah ini, asal kitab yang cuba karang oleh Tuan Husain ni, diambil dari salah satunya sumber rujukannya, kitabnya dekat saya ni. Ni nak baca ayat ni habis umur. Terbaik. Baik, kita ambil punca tempat ambilan kitab Tuan Husain ambil untuk mengarang kitab Fathul Wasiyah supaya kita dapat relate kefahaman. Baik. Dan ada pun tempat ambil ilmu ini, maka iaitu daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada perkataan segala ahlinya yang sampai mereka itu kepada martabat yang diterima orang akan perkataannya. Baik. Kenapa? Sebarang perkara yang kita pegang ada punca asalnya. Kalau baju ni ada kilang. Jadi kalau kata ilmu ada sumber dia, maka sumber ilmu ni, tempat ambil ilmu ni adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tu saja, malah dia kata daripada perkataan segala ahlinya yang sampai mereka itu pada martabat yang diterima orang akan perkataannya. Martabat apa? Martabat mujtahid, martabat ulama yang warasatul anbiya. Bukan kita ikuti tak ketahuan juga. Maka ilmu ni tempat pembahasan dia, punca bahasan dia diambil ikut mulut orang-orang yang saleh, salafun saleh. Jadi bila kita ni tadi dianjurkan macam tu, disebut macam tu, jangan rasa mengaji buat apa tasawuf ni. Tasawuf ni benar ni. Pertama kita faham tasawuf ni amalan para ulama yang saleh, yang tu kita kena faham. Bila kita ni tadi nak selamat, kena ikut ulama, kerana ulama ikut Nabi. Jadi perkataan yang mengatakan kembali Quran dan hadis tu, kita kena pergi tengok muka dia bila jumpa Nabi. Kalau dia jumpa Nabi macam cerita kat kita, ya dia boleh kata kena ikut Nabi. Tapi masalahnya dia sendiri pun tak perlu mengenali. Dia bertemu dengan tok guru dia, akhir sekali dia mengajak kita pergi kepada Rasulullah. Itu cakap bohong macam tu. Nah, maka Al-Quran ajak kita was'al ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Maka was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kita ikut orang yang mengetahui kalau kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, kita cakap wallahu a'lam, memang saya tak tahu. Jangan pergi mereka pula jawapan macam-macam kan. Baik. Jadi ilmu ni daripada ulama terpilih
Dan yang penting ilmu ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ini pun diambil dan dicubit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataan yang dipikir-pikirkan oleh akal seorang ulama, tapi diambil daripada sentuhan sebuah hadis yang kita sebut pada awal tadi. Dan ada pun hukum syarak pada menuntut ilmu tasawuf ini, maka iaitu wajib aini atas tiap-tiap orang yang kuasa. Wajib aini ke atas orang yang kuasa. Maksud kuasa ni tuan mesti terang, artinya kait kuasa iaitu pada barang yang lain daripada qadar yang fardu ain daripada ilmu usul. Iaitu kuasa iaitu pada barang yang lain daripada qadar fardu ain daripada ilmu usul. Baik. Kuasa di sini mampu, orang yang telah mampu menguasai. Kita mampu menguasai. Maka bila kita mampu menguasai pengertian ketuhanan di dalam wujud kita, bahwa sampai kaunuhu mutakaliman, tanpa kita keliru lagi hakikat ketuhanan itu bagaimana, sehingga tidak kita menggambarkan dia bukan dengan jalan ihatah, gambar menggambar, bukan dengan jalan idrakiyah dengan idrawi, tapi bil imaniyati wal burhan, dengan dalil dan bukti. Bila kita kenal Allah sungguh atau sungguh berkuasa, dalil alam ni kita kata Allah berkuasa, contohnya mana dalil secara burhan? Secara burhan mana dalil? Mana bukti? Burhan ni mana bukti akli? Kan kita diberi akal. Maka Allah tuntut ke atas jasad dan akal. Ada ayat-ayat sebahagiannya mengajak kita menggunakan akal. Berdosa tak guna akal. Berdosa tak guna akal. Ada ayat-ayat yang menyindir. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum uzunun la yasma'una biha. Depa ni golongan ini hati tak boleh fikir. Allah menghina apa? Tak guna akal itu. Maka datanglah mengajak kita, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Cetuskanlah akalmu, pikirkanlah kejadian unta. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakir. Sampailah habis firman tu. Jadi afala yang dulu, kenapa tak guna pikiran? Tengok unta ni, kelakuan, kewujudannya. Maka bila kita tengok unta dan kelakuan kewujudannya, yang dapat akal lihat adalah sesuatu yang jirim dan arah. Akal kenapa buat tu? Jirim dan arah. Jirim benda, arah ni sifat benda. Jirim benda, arah ni sifat benda. Maka jirim dan arak ni hakikatnya baharu. Maksud kata baharu, dia menerima perubahan daripada di zat dia tu berubah, ada ke tiada, tiada ke ada, berubah zat dia. Arak pun berubah juga, daripada putih elok ke kelabu, daripada kuat ke lemah, daripada gemuk ke kuih, contoh. Itu sifat benda berubah juga. Maka setiap yang berubah-ubah itu adalah ada yang mengubah-ubahkan. Maka mengajak akal suruh letak pandang kepada benda, hati ke Allah. Maka bila akal mendapat keputusan, sesungguhnya maha sempurnalah Allah dengan sifat yang sempurna kudrat, dengan sifat yang sempurna iradat, dengan sifat yang sempurna ilmu, dengan sifat yang sempurna hayat. Maka yang dia pandang, hati dia terbuka terus memandang Allah mengatur dengan makna qada mubram. Nampaklah qada mubram sekarang kan? Jadi pernah orang tanya, ayu syai', apakah suatu ab'adu anillah, yang sangat jauh dengan Allah? Satu soalan itu mohon pun kita tak boleh nak telah sesuka hati kecuali diterangkan kepada kita. Pernah ditanya kepada seorang ulama, coba kamu ceritakan
di benda ini sebenarnya sebuah hadis. Ibnu Juzi dia kata yaqulla yasihhu min hadis. Dia kata ini bukan hadis tapi diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan imam-imam lain. Cuma kita ambil cerita tentang hadis itu pernah ditanya oleh Nabi, "Ya wahai Rasulullah, apakah satu benda yang paling jauh daripada Allah?" Qalbul qasi, hati yang tak memandang, tak mengenal Allah, itu paling jauh. Zat hati itu paling jauh. Nabi jawab hati. Jadi maknanya orang yang jauh dari rahmat Allah, jauh daripada hidayah, jauh daripada kasih Allah, jauh daripada pimpinan Allah, jauh mendapat syafaat daripada Allah, orang yang hati tak berhubungan dengan Allah. Sebab itu kita kena jaga hati ini semua buka. Baik, maka tasawuf itu mengajar kita supaya mendekatkan diri dengan Allah. Kalau hati itu tadi boleh jadi paling jauh, maka hati itu boleh jadi paling dekat dengan Allah. Maka hati itulah yang tempat Allah pilih. Jerak Allah pilih. Dahsyat ke belum? Belum. Belum ah. Baik. Maka ilmu tasawuf ni asas dia kita kenal Allah dulu. Setelah kita kenal Allah, sekadar yang tidak menyesat dan menggelincirkan kita pada mengenal Allah, maka ilmu tasawuf yang mengenal Allah juga. Ilmu tasawuf ni ada juga dalam part mengenal Allah, bukan zuhud, bukan redha saja. Sebab tu kita bicara tadi bila ditanya orang pada Imam Junaid, apa itu tasawuf? Maka Junaid al-Baghdadi menyebut tasawuf itu adalah ayyamin takal haq. Angka an-nazlika li nafsika. Allah matikan hatimu dengan memandang dirimu sendiri, dan Allah hidupkan hatimu di dalam keadaan sentiasa bermunajat, berdebat, menghadap Allah. Hak tu tasawuf. Maka tasawuf ni tak ada hijab dengan Allah. Jadi kalimah yang tak ada hijab dengan Allah juga disebut ulama ketika kita solat. Bila kita kata wajah tu wajhiya, aku menghadap akan wajahku, maknanya tiada hijab aku dengan kau ya Allah. Dengan kau siapa dah? Allazi fataras samawati wal ardh, Tuhan yang fataras sama, yang mencipta, yang menjadikan seluruh langit yang 7 langit, wal ardh, dan bumi ini bangsa kita lah. Semua ni aku dengan kau tak ada hijab. Bumi tidak hijab aku dengan kau, langit tidak hijab aku dengan kau, diri ini tak hijab aku dengan kau. Sebab tu perkataan wajah tu wajhil ladzi itu tadi disebut oleh ulama suatu makam yang tak ada hijab. Maka solat itu dipanggil munajat. Syarat. Baik. Maka disebut di sini hukum syarak menjadikan hati kita sampai tidak hijab dengan Allah itu setelah kita kuasai ilmu usul tadi, fardu ain. Siapa-siapa yang dah yakini Allah dengan sempurna, ketuhanan tadi dengan sempurna, tak mengaji ilmu ni, bawalah dosa fardu ain tu. Dosa ilmu ni. Maka ini disebut oleh Tuan Usi tentang bagi orang yang kuasa, yang menguasai ilmu usul ini kadar fardu ain, maka masuk ilmu ni tadi menjadi fardu ain. Kalau tak jadi fardu ain ilmu ni, kalau dia tak menguasai sekadar fardu ain dituntut pada ilmu usuluddin sana. Baik. Rupa-rupanya tuan-tuan, ada orang di luar sana akan kita dengar kamu bila mengaji mengenal Allah ni, bila mengenal Allah ni, satu peringkat kamu tak perlu risau lagi dah tentang sembahyang, puasa dan sebagainya. Jadi perkataan tu rupanya ada asal, ada dalil. Perkataan tu ada dalil. Cuma konsep sebut tu yang bid'ah. Jadi saya nak kongsi dengan tuan sebuah hadis. Jangan kita ni pengarang kitab ni dia berfasir dan menghadisi, maka dia mengarang kitab dia diiringi dengan hadis-hadis. Jadi nak cerita dalam bab al-ma'rifatu billah, kita nak habis nak bagi ringkas. Dalam Nataijul Afkar ni
syarah kepada risalah Al-Qushairiyah ini, disebut ada satu hadis nak menceritakan kelebihan dan ketinggian mengenal Allah. Baik. Dia kata sebuah hadis sebut di sini, dia kata rajulun, ada seorang lelaki tauhid. Dia cerita tentang tauhid dalam bab tauhid. Sebab kita tak tercapai, kita terbaik. Baik. Dia kata di sini qala rajulun lam ya'mal hasanatan qattu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun, telah berkata Rasulullah sallallahu telah berkata oleh seorang lelaki, lam ya'mal hasanatan qattu. Sepanjang hidup lelaki yang Nabi sebut ni, dia tak pernah buat sembahyang, puasa, apa semua ibadat taat tak buat langsung. Qattu, sama sekali. Qala li ahli, lalu lelaki dia berkata kepada keluarganya, dia berwasiat, idza mutu, apabila aku mati, fahraquni, bakar jasad aku ni, summa zaru nisfi fil bar, kemudian hemburkan sebahagian abu mayat jasad aku ni ke tempat padang tanahnya lapang yang angin dia kuat. Kemudian wa nisfi fil bahri, dan sebahagian abu mayat jasad aku ni tadi kamu taburkan ke lautan. La in qadarallahu alayya ay tayaq alayya fil mu'akhazati wal hisab liyu'azzibani azaban la yu'azzibahu ahadan minal alamin. Sesungguhnya Allah menanti sangat nak mengambil aku ni, kemudian Allah akan hisab aku ni, dan Allah akan mengazab aku ni dengan azab yang tak pernah Allah azab kepada makhluk seluruh alam tak sama. Pasal teruk sangat. Dia berkeyakinan Allah Tuhan seluruh alam. Yang tu je dalam hati dia. Sembahyang tidak, puasa tidak. Falamma mata rajulu, apabila matilah lelaki tersebut, fa'alu ma umira bi, lalu ahli keluarga dia pun buatlah macam dia wasiatkan tu. Dia bakar mayat dia. Fa amara Allah ta'ala barra fa jama'a ma fi, lalu Allah perintahkan dan berkumpullah seluruh debu-debu yang di daratan. Kemudian begitulah Allah perintahkan, maka berkumpullah debu-debu yang di lautan, debu-debu jasad tadi itu. Qala lahu lima fa'alta hadza, lalu Allah Taala berfirman, mengapa kau buat macam ni? Maka apa jawab lagi tersebut? Min khasyatika wa anta a'lamu, fa ghafara Allahu lahu fa 'alima anna tauhida matlub. Baik. Lalu lelaki itu menjawab, min khasyatika ya Allah, dia perkara takut dengan keagungan Engkau ya Allah, daripada ketuhanan Engkau. Wa anta a'lam, dan Engkau ketahui rasa takut tu. Wa anta faghfarallahu lah, lalu Allah pun ampun dia. Di sini cerita di sini ni tiada satu amal soleh pun dia buat tapi dia masuk syurga. Cerita di situ. Tapi apa cerita dia? Cerita dia kata apa? Rajulun kana qablatul lam ya'mal khairan qatun illa tauhid. Lelaki yang tak pernah buat amal kebajikan, tapi bekal dia bawa itu dia hanya tauhid je. Lalu dia mati, dia dimasukkan Allah dalam syurga. Maka ini menunjukkan, istidlal daripada hadis ini menunjukkan ketinggian dan perlunya kita menuntut ilmu tauhid sampai seperti yang macam kita sebut tadi, sehingga tak ingat yang lain. Itulah maksudnya. Jadi yang kita dengar kalang-kalang kat luar tu, dia pakai silap konsep. Hadis ni tak pernah mengajar tinggal sembahyang. Hadis cerita tentang kelebihan tauhid. Tapi mereka pula kata apabila kenal Allah tak payah sembahyang. Itu bid'ah tu. Itu fatwa mengarut. Tapi nak cerita sehinggalah kita ni tadi, kalau kita katalah kita ni puasa pun tak kuat kan. Puasa pun tak kuat, bukan tak puasa. Sembahyang pun tak kuat, bukan tak sembahyang. Tauhid pula tak ada, masuk neraka. Tapi kalau kita ada tauhid, dengan kelebihan tauhid, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, kita akan masuk syurga. Kalau kita kisahlah kesudahan kita ke mana dengan tauhid ni, ke syurga. Baik. Jadi bila kita faham hadis ni rawahu syaikhain,
cerita tentang hadis ni diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sekali menutup pada malam ni supaya nak bagi apa? Targhib, nak bagi apa? Targhib dia apa? Nak bagi seronok mengaji tauhid. Macam tu. Ada dalil dia. Dan kita jangan rasa mengaji tauhid ni hakiki Allah sikit Allah nak apa dapat? Dapat banyak. Nak masuk surga. Nak tahu lagi tu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan salihan wa taqabbala. Allahumma ya rabbi bil ikhlas khalis qulubana min asy-syirki wal 'isyan haqqan takhallasa. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin ya rabbal alamin.